Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada penonton-penonton yang menonton secara live dan juga penonton-penonton yang menonton secara ulangan nanti. Selamat datang ke Hearts of Tech siri live yang kedua. Bila terpaksa Meet dan Zoom, refleksi kali pertama mengajar online semasa PKP. Okey, saya Fitri Syukri, host dan moderator malam ini daripada Fitri Syukri Digital. Selamat datang lagi sekali kepada semua dan insya-Allah malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat relevan sempena hari ini hari pertama sekolah di Malaysia kembali membuka kelasnya kepada pelajar-pelajar dan juga kepada guru-guru. Okey. Dan topik malam ni berkaitan dengan remote learning, pembelajaran jarak jauh, okay, di mana kita semua maklum beberapa bulan lepas bermula 18 Mac 2020 disebabkan pandemik COVID-19, kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana antaranya semua sekolah telah diarahkan tutup, guru dan murid tidak boleh ke sekolah, semua murid terpaksa dan guru berada di rumah dan pembelajaran pun terpaksa dijalankan secara online. Okay? Di mana kita lihat secara mendadak ramai guru, pendidik, pusat tuition, pensyarah telah mula menjalankan kelas secara online dengan murid-murid di mana sebahagian mereka telah menggunakan aplikasi video conference seperti Google Meet, Zoom, Skype, Webex dan berbagai lagi aplikasi yang lain. Dan kita maklum bahawa sebelum ini Google Meet, Zoom sebagainya telah wujud tetapi penggunaannya agak terhad khususnya di kalangan di sekolah, okay? Kerana kenapa perlu kita nak meet dan Zoom secara jauh sedangkan boleh bertemu dengan guru di sekolah, okay? Kita maklum di sekolah penggunaan teknologi lebih dalam bentuk pelantar pembelajaran seperti Google Classroom, okay? Dan juga di pelantar sebelum itu Frog VLE dan juga penggunaan aplikasi yang lain. Okay? Jadi dalam keadaan sekolah tutup, guru tak dapat bertemu dengan murid dan guru juga tak dapat bertemu sesama guru untuk mempelajari bagaimana menggunakan Meet, Zoom. Kita dapati ada juga guru-guru mengambil inisiatif untuk belajar dengan sendiri atau belajar dengan kawan secara online. Okay? Dan mula menggunakan Google Meet dan juga Zoom dengan murid-murid mereka yang juga tak pernah atau jarang menggunakan Google Meet dan Zoom dengan berbagai halangan dan cabaran seperti kekangan internet, komunikasi dan berbagai cabaran yang lain. Okay. Dan malam ini kita bersama dengan dua orang guru sekolah rendah, okay. Seorang dari Terengganu dan seorang lagi dari negeri Perak. So kita jemput mereka pada malam ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Hasnatun Muhammad Sabri dan Ustazah Roslina binti Muhammad? Apa khabar kalian berdua? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya malam ini dan bersama dengan penonton-penonton untuk kita bincangkan terpaksa Meet dan Zoom, okey. Bagaimana refleksi kita kali yang pertama, okey. Dan juga kepada penonton-penonton, silakan tinggalkan komen anda dan juga pertanyaan anda, insya-Allah kalau sempat kita akan cuba menjawabnya, okey. Jadi sebagai permulaan saya nak beri ruang kepada jemputan kita pada malam ini, okey, untuk memperkenalkan dirinya. Okey, saya jemput pertama sekali Puan Hasnatun Nur binti Muhammad Sabri daripada Sekolah Kebangsaan Pakatan Jaya di Ipoh Perak. Silakan Puan Hasnatun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Fitri kerana telah membuka ruang ni kepada saya dalam sesi perkongsian ilmu ini. Jadi tak banyak perihal dari saya. Cuma saya memang nama sepenuh saya Hasnatun Nur binti Muhammad Sabri dan memang berasal dari Ipoh, sudah pun berumah tangga dan mempunyai 4 orang cahaya mata. Itu sedikit tentang saya lah.
Okey, cikgu boleh share mengajar subjek apa dan berapa lama cikgu telah menjadi guru? Baik, saya mengikut kursus perguruan di ilmu khas pada mula asalnya di peringkat diploma dalam bidang muzik dan tahun 89 hingga 91. Kemudian saya sambung belajar dalam program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Muzik Sekolah Rendah dengan kepujian kelas pertama, first class honours. Saya memang option muzik ya Cik Fitri. Bukan matematik. Jadi kemudian saya berkerjaya sebagai seorang guru mulakan kerjaya saya di SK Maju 2 Ipoh. Kemudian bergerak ke Bagan Serai selepas saya mendirikan rumah tangga. Kemudian saya ke SK Lasa Taman Kening selama 7 tahun. Sehingga di 29. Ipoh tu? Ya, di Ipoh. Semua negeri Perak ni. Kemudian dalam bulan 6 2009 saya mohon tukar ke SK Pakatan Jaya di mana saya berkhidmat sekarang. Sehingga sekarang. Dah 11 tahun di Pakatan Jaya. Ya, Pakatan Jaya sejak 2009. Dan sebelum ni saya mengikuti kursus conversion matematik. Daripada muzik saya convert ke matematik di tahun 2005. Dan sejak itulah saya mengajar matematik dan menjadi mata pelajaran saya yang muzik. 15 tahun mengajar matematik. Boleh share sikit secara ringkas tentang SK Pakatan Jaya, di mana dia terletak sebab kita penonton di seluruh negara, adakah di pusat bandar Ipoh ke, di pinggir bandar ke ataupun di mana? Kalau secara rasminya, kalau dalam mana-mana borang pun SK Pakatan Jaya ni lokasinya di pinggir bandar ya. Pakatan Jaya ni adalah sekolah transformasi, sekolah yang pertama diisytiharkan sebagai transformasi dan menjadi benchmarking kepada sekolah-sekolah yang lain. Okey, baik. Jadi sekolah pinggir bandar ya, okey. Dan untuk pengetahuan penonton, saya sendiri pun pernah ke SK Pakatan Jaya beberapa tahun lepas. Memang terletak di kalau kita yang biasa drive highway Ipoh plus antara Pulau Pinang ke Kuala Lumpur tu, memang kita tak nampak lah SK Pakatan Jaya kat sebelah highway tu. Memang kita kena detour keluar lebih kurang dalam 15 ke 20 minit juga dari highway kan Puan Tatun ya? Ya, dia sekolah yang besar Cik Fitri. Muridnya lebih kurang 1,000 lebih dan gurunya dalam 70 orang. Okey. Sekolah rendah dengan murid 1,000 lebih, satu sekolah yang besar tu. Okey. Baik, terima kasih Puan Tatun. Ya. Satu sesi saja Cik Fitri. Satu sesi. Okey. Satu sesi saja belah pagi. Jadi Cik Fitri boleh bayangkanlah ya betapa ramainya murid dan macam mana kita guru-guru yang ramai nak handle satu sesi tu seramai 1,080 orang saya rasa. Ya, tak bayangkan kalau sekolah buka balik nanti macam mana dengan SOP-nya kan. Okey, baik. Okey, terima kasih InsyaAllah kita akan bersama dengan Puan Hasnatun sekejap lagi. Kita dengan Puan Roslina pula sekarang ni. Okey. Okey, jadi saya mohon pada Ustazah atau Puan Roslina, silakan perkenalkan diri anda untuk penonton-penonton sekalian. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, terima kasih kepada Encik Fitri kerana telah menjemput saya lah dalam perkongsian kita pada hari ini. Okey, saya Ustazah Roslina dari SK Durian Burung, Kuala Terengganu. Okey, saya mengajar di SK Durian Burung dalam baru 3 tahun lah sebab saya bertukar daripada SK Kebun Besar selama dah saya berkhidmat kat sekolah tu dah 14 tahun. Okey, jadi saya pun rasa nak cari kesesuaian lah tempat baru kan. Jadi kita pergi satu tempat ke sekolah yang baru ni untuk mencari pengalaman. Okey, kalau ikutkan tadi rakan saya dari Ipoh tu mengimbau kenangan saya lah kerana apa saya dulu belajar di Maktab Perguruan Kinta Ipoh. Masih ingat lagi suasana Ipoh kan. Jadi Ipoh, Perak, tempat saya pun ada mak akak saya kat Perak di Fakra Nasaruddin, sehingga sekarang saya masih berhubung lah dengan mereka. Di Perak Tengah tu rasanya dia. Saya mempunyai
Ya. Fikra Nasaruddin. Okey, dan saya juga berpengalaman bekerja sebagai guru ni dah selama 22 tahun lah. Macam tu. Mengajar apa boleh? Jadi kalau saya status saya ustazah lah. Saya mengajar agama Islam. Jawi, dan sekarang ni menjinakkan diri dalam bidang ICT lah bersama-sama dengan kawan-kawan ICT dan mengaplikasikan teknologi ICT dalam PDPC. Menarik tu. Orang yang betul saya jumpa ni. Boleh share sikit latar belakang SK Sekolah Kebangsaan Durian Burung ni, di mana saya sendiri tak pernah pergi ke sekolah ni. Di mana terletak di Kuala Terengganu? SK Durian Burung ni terletak dalam lebih kurang dalam 10 kilometer macam tu lah dari bandar Kuala Terengganu, tak silap saya lah. Tapi rasanya tak bandar sangat, tak kampung sangat lah, dalam pertengahan. Dan kalangan ibu bapa pun daripada kalangan pertengahan, tak adalah yang betul-betul profesional kan, student ya. Jadi kita tahu ada yang bekerja buruh dan sebagainya lah, bekerja kampung. Jadi mereka pun macam student yang lain lah, menerima pembaharuan dalam PKP ni. Ada yang boleh, ada yang tak boleh untuk teruskan pembelajaran secara digital dan maya ni lah. Jadi kita lah sebagai peneraju kan, sebagai cikgu, memperkenalkan kepada mereka pembaharuan ni dalam norma baru ni lah. Macam tu. Jadi ini sekolah pinggir bandar lah lebih kurang ya. Macam lebih kurang SK Pakatan Jaya juga ya. Pinggir bandar lah nak kata ya. Murid apa ramai? Tapi muridnya tak ramai lah, dalam lebih kurang 460 macam tu lah. Okey, baik, terima kasih Ustazah Roslina. Dan terima kasih kepada Puan Hasnatun memperkenalkan diri dan sekolah masing-masing. Jadi sebelum kita teruskan ke soalan perkara pertama, mari kita lihat beberapa mesej-mesej yang telah komen-komen yang telah ditinggalkan oleh penonton. Banyak terima kasih penonton. Alwi Yamin, saya rasa Alwi ni daripada 6:30 petang tadi dah tinggalkan komen. Dia tanya satu soalan, why terpaksa? Kita bincang why terpaksa kan. Saya rasa jawapan mudah lah, sebab tak ada pilihan kan, terpaksa berada di rumah, tak boleh pergi ke sekolah. Dan ramai telah bagi salam. Kita jawab siap-siap. Waalaikumsalam, terima kasih kepada semua yang bagi salam. Mungkin ada nama yang Puan Roslina dan juga Puan Hasnatun pun kenal barangkali, harap-harapnya. Sini kita rakan-rakan sekolah ke, rakan negeri yang sama ke. Semua bagi salam. Ada kawan-kawan saya tu. Ni semua tengah tu pegawai saya tu. Tu pegawai tu kawan saya lah tu. Pegawai USP. Ni pendidik Digital Mind, Cikgu Yu daripada Johor pun ada. Hari ni kita ada dengar lorat Terengganu ada, Perak ada. Cuma saya di Kedah tapi nak cakap Kedah tak keluar Kedah pula, keluar KL. Jadi ada kawan saya. Minta maaf lah kalau memang Terengganu keluar, sebab kita Terengganu tuling. Lepas balik daripada Ipoh, masuk Johor, pergi Terengganu. Balik Terengganu. Baik, mari kita pergi pada soalan yang pertama. Saya nak minta kedua-dua jemputan hari ini untuk berkongsi secara ringkas pengalaman menggunakan teknologi pendidikan, khususnya video conference. Adakah menggunakan Meet atau menggunakan Zoom, dan pengalaman mengajar murid-murid menggunakan Google Meet atau Zoom pada waktu PKP dulu. Silakan saya jemput, mungkin dah kita jemput Puan Hasnatun dulu. Silakan Puan Hasnatun. Terima kasih Cik Fitri. Baik, pengalaman saya menggunakan teknologi pendidikan sebelum PKP. Jadi saya memang mempraktikkan teknologi pendidikan dalam PDP saya, dan saya percaya teknologi ini memang memudahkan murid-murid untuk belajar. Jadi pemahaman murid-murid saya, sekiranya saya guna pemahaman tu terpulang pada murid lah, sekiranya saya gunakan teknologi secara yang betul. Jadi selalunya saya guna
teknologi pendidikan ni berasaskan model Azure. Ya, kalau yang kawan-kawan yang lepasan maktab tu mungkin familiar dengan model ni, model Azure, yang mana kita analisis dulu keadaan murid macam mana nak buat dengan budak macam ni, yang budak macam ni kita ada berbagai-bagai kriteria murid dalam kelas ya. Kemudian kita state learning objective. Jadi bila kita dah kenal pasti keadaan murid tu macam mana, jadi senanglah kita nak mengajar based on DSKP ya. Kita jangan lupa cikgu kena apa-apa hal pun mesti berdasarkan DSKP yang mana ada standard kandungan dan pembelajaran, standard prestasi dan juga tahap penguasaan. Dan kemudian S yang satu lagi, kita nak select material. Nah, select material kita cari bahan lah. Nak gunakan ABM maujud ke ataupun media yang nak digunakan ke, secara nak gunakan PowerPoint ke ataupun apa saja yang sesuai lah ya. Kemudian untuk U kita utilisekan bahan tersebut. Cara terbaik nak gunakan material tadi supaya budak betul-betul faham pengajaran kita. Ya. Kemudian R ya, Azure R tu adalah untuk require learner participation. Jadi maksudnya saya akan pastikan murid-murid ni aktif dalam kelas dan berlakunya engagement ya. Engagement ni maksudnya penglibatan murid sepenuhnya. Macam berpusatkan murid sejajar dengan PAK 21. Ya, di mana sekolah saya memang bergerak secara aktif lah dalam PAK 21, transformasi ya, dan peringkat akhir sekali kita evaluate dan revise. Ya, E tu, Azure untuk E, itu kita menilai pencapaian dan sejauh mana teknologi yang kita gunakan berkesan. Ya, kalau baik kita gunakan ulangan untuk PDP kita seterusnya, dan kalau kurang baik kita cari pendekatan yang lain lah. Okey, kemudian okey, itu saja Cik Fitri. Okey. Terima kasih. Jadi boleh share antara Google Meet dan Zoom yang mana yang pernah Puan Hasnatun gunakan dengan murid? Saya menggunakan Google Meet sebab sebelum ni saya dengar cerita yang Zoom ni, saya tak tahulah benar ke tidak kan, orang boleh hack kita punya account ke apa ke. Jadi saya takut nak guna Zoom. Jadi isu security lah. Security lah ya. Jadi saya selalu buat Google Meet sebab senang. Budak nak akses sebab dia orang melalui Google Classroom, terus masuk Google Meet. Senang nak akses lah dengan dia orang guna Google Meet. Boleh share tak masa kali pertama guna dengan murid Google Meet tu, terutama pada waktu PKP, pengalaman first time tu, apa yang telah berlaku? Pengalaman first time. Memang saya tak tahu sebenarnya Google Meet ni. Ya, PKP lah masa tu kan, nak pergi sekolah kan tak boleh nak tanya siapa, tanyakan kawan pun ada yang tahu tapi kadang-kadang saya tak faham. Ya, kita berinteraksi secara WhatsApp apa semua kan. Jadi saya meneroka lah melalui YouTube, rakan-rakan FB, kemudian rakan-rakan di sekolah pun ya, mana guru ICT, guru Bestari. Terima kasih Cikgu Syafini yang mengajar. Kadang-kadang saya ni tahulah orang ada berumur kan, dia slow sikit, jadi banyak tanya. Jadi kehendaklah ya kita nak belajar, so kita cari ilmu tu. Okey. Masa first time tu adakah semua murid join atau bagaimana? Alhamdulillah. Saya mengajar kelas 4 yakin di mana muridnya ada 28 orang. Dan setakat ni saya jalankan kelas, separuh daripada kelas hadir. Ada separuh lagi tu mungkin parents dia tak ada HP ke apa kan, ada masalah lah. Jadi alhamdulillah lah mereka beria nak belajar. Okey, murid pula bagaimana? Sebab mereka pun first time kan. Adakah first time tu perlu terus jalankan kelas ataupun terpaksa nak biasakan mereka dengan Google Meet dulu? Tak juga, sebab first time saya masuk Google Meet, murid-murid pun kali pertama masuk. Saya rasa murid-murid ni teruja sebab tak pernah mengalami situasi macam ni. Selalunya berhadap dengan kita dalam kelas kan. Kita pun boleh play pompang, dia orang dah boring dengan kita bercakap. Jadi ini satu norma yang baru lah, keadaan yang baru bagi mereka. Jadi first time tu memang ramai yang masuk. Lebih kurang dalam 20 orang kot masuk. Nak tengok keadaan macam mana. Cikgu ni ajar macam mana nak akses komputer tu, memang teruja lah murid-murid ni. Jadi saya pun
bila mengajar dalam Google Meet ni tak adalah orang kata formal sangat kan. Jadi kita berseluruh lah dengan murid, macam kita macam kawan ya, kita nak tarik minat mereka supaya belajar, supaya masuk kelas saya ni. Okay, last sebelum kita ke Ustazah Roslina pula. Apa perasaan Puan Sanatun masa first time bertemu pelajar online? Duk biasa jumpa secara di kelas kan? Tiba-tiba cuti PKP dan jumpa online. Apa rasanya masa tu? Rasa jumpa murid-murid waktu pertama lah ya, dalam Google Meet kan. Kita mula, saya rasa surat yang pertama terima pada 4 Jun. 4 Jun surat rasmi dari KPM mengatakan yang guru-guru menggunakan mesti berinteraksi dengan murid lah, apa cara sekalipun mesti ada akses dengan murid. Salah satunya dengan secara Google Meet. Jadi macam pentadbir di sekolah saya memang mewajibkan guru-guru ni menggunakan, yelah buat apa sajalah untuk akses dengan murid-murid kan. So kali pertama tu memang rasa berdebar jugalah, macam mana nak akses, tak dapat ke tidak dengan line internet lagi nak ambil kira kan. Jadi murid-murid ni dapat masuk ke, cara kita nak terangkan pada murid tu pun satu hal juga. Kita nak guna WhatsApp, masuk link mana. Masalah jugalah, ada yang pergi ke mana-mana tak tahu dah ke laut perginya kan. Tak masuk dalam kita punya page, tak masuk kita punya laman. Jadi saya banyak menggunakan buat percubaan, rehearsal dengan budak-budak. Nak masuk berapa kali perlu rehearsal tu? Saya rehearsal dengan budak saya 2 kali kot. 2 kali. Diorang dapat masuk jumpa, cikgu, Assalamualaikum cikgu. Diorang suka lah. Bila kali pertama dapat masuk tu dah, diorang dah okey dah. Diorang dah tahu cara dia. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan. Seronok kan? Okey. Terima kasih kepada Puan Hasnatun atas perkongsian first time, kali pertama Google Meet dengan murid-murid. Okey, itu perkongsian daripada di SK Pakatan Jaya di Ipoh. Okey. So kita bersama dengan Ustazah Roslina pula. Okey. Boleh terangkan secara ringkas pengalaman kali pertama menggunakan teknologi SWOT pada PKP? Okey, maksudnya dari terus ke PKP bukannya sebelum PKP terus. Pada waktu PKP. Okey. Okey, pada waktu PKP. Okey, terima kasihlah Cik Fitria. Okey. Atau nak sharekan sikit sebelum PKP pun boleh jugalah. Okey, sebelum PKP tu saya saya sebagai guru pendidikan Islam lah kan. Jadi biasanya student kita ni macam saya ada bidang agama ni macam sukatan dia tu terbahagi kepada Al-Quran, ulum, jawi dan pelbagai lah kan. Jadi kita ni sebagai guru ni berfikir nak pergi ke sekolah tu maksudnya besok ni macam mana student kita ni, takkanlah asyik tiap-tiap hari nak buka Al-Quran kan. Buka Al-Quran dia pun rasa macam Ustazah hari-hari Al-Quran je buka. Jadi dia nak pembaharuan lah. Dari situ saya kena fikir satu alternatif lah, macam mana nak menarik minat student selain daripada kat sekolah je, macam mana saya nak pantau dia orang kan. Jadi di situlah saya berfikir macam mana ni nak buat ni. Jadi dengan teknologi ni kita tahu. Dengan teknologi ni kita tahu apa saja yang kita nak ada di hujung jari. Maksudnya kita antara hendak atau tak je kita ni sebagai cikgu kena berusaha. Bukannya kita kata kita cikgu tak apalah pergi ke sekolah terus mengajar. Tak ada. Persediaan tu kena ada daripada awal lah kita nak mengajar tu kan. Jadi saya pun sentiasalah mencari alternatif. Jadi saya sentiasa tengok YouTube dan tengok macam mana pengalaman
kawan-kawan yang mengajar menggunakan teknologi ni. Jadi saya terpanggil lah untuk mencuba membuat. Jadi saya dah cuba dengan menggunakan Al-Quran digital, saya buat site, maksudnya apps menggunakan ayat-ayat Al-Quran tu saya guna untuk senang diakses. Maksudnya sebelum tu saya dah ajar, dah dedahkan student saya ni dengan teknologi. Jadi semasa PKP tak ada masalah sangat lah, sebab walaupun jauh, walaupun mereka berada di rumah, tapinya bila saya beritahu tu mereka tak adalah macam tak boleh. Cumanya kita kengkangan dari segi perhubungan lah dengan student. Macam student saya tadi bukannya semua daripada kalangan orang-orang yang berada, ada yang tak ada ada telefon tapi tak adalah telefon macam telefon yang kita pakai sekarang, smartphone ke macam tu. Jadi pengalaman saya awal PKP ni, okey, macam mana ni nak ajar student, tak nak bagi mereka tertinggal. Okey, jadi masa dah berjalan, jadi setiap minggu kita akan ikut silibus mengikut minggu. Jadi dari situlah saya cuba, sebab saya pun kalau ikutkan mic masa PKP memang saya tak guna lagi. Sebelum tu saya pernah saya hand out je kan. Biasanya hand out tu macam video call, kita saja bercakap. Jadi kita tak tahu, memang saya tak tahu macam mana nak share bahan tu kepada student. Bahan kita ada kan. Kalau kat dalam kelas tak apalah, kita photostat, kita bagi latihan kat whiteboard, kita boleh tahu. Ni tak ada, macam mana? Saya sendiri kena ambil inisiatif. Saya dulu kena belajar sebelum saya mengajar orang lain, terutamanya murid lah, student kan. Sebelum saya mengajar student pun beberapa kali lah saya kena riasa dengan guru-guru dulu. Jadi maksudnya buat simulasi dengan guru-guru dulu macam tu? Ya, sebab apa? Saya nak buat sesuatu, Cik Fitri, mesti ada ada kebenaran daripada pentadbir kan. Kita tak boleh buat pandai-pandai sendiri. Maklumlah saya katakan nanti lebih sudu daripada kuah pula saya ni, mandai-mandai. Jadi kita tak nak gitu. Jadi saya tanyalah kan. Jadi untuk ni pengalaman ni, suka juga saya pengalaman ni dalam keadaan begini, masing-masing duduk kat rumah kan. Kita tak tahu orang duduk kat rumah ni buat apa. Okay, buat apa? Takkan sepanjang PKP tu nak masak je kan. Semua orang nak masak. Sekarang ni update kat Facebook, masak itu, masak ini, masak. Jadi saya kata kalau nak meeting pun macam mana kita nak meeting kan. Jadi saya mula-mula sekali saya guna Google Meet tu, saya panggil guru, minta kebenaran guru besar, kita meeting dulu. Macam tu. Nak meeting dulu dengan guru besar, dengan cikgu-cikgu semua kat sekolah ni. Macam mana nak meeting? Bila saya beritahu nak meeting dengan Google Meet, memanglah cikgu apa itu Google Meet kan. Yang kita tahu Google Classroom. Google Meet kita tak tahu. Saya pun kena belajar. Macam mana nak buat kan. Jadi macam masing-masing ni berapa kali jugalah, 2-3 kali juga saya nak riasa kan. Sekali saya tunggu 5 orang masuk kan, 5 orang masuk kan. Saya sabar, mesti kena sabarlah. 5 orang masuk. Lepas tu memang kalau kita guna Meet, kita sarankan guna ID MOE kan. Tapi tersasar macam Puan Hasnatun. Hello. Meet saya belajar, Team pun saya belajar yang Microsoft kan. Sekali saya bagi 2. Sekali guna link Meet masuk Microsoft, mana boleh. Tu jadi pengalaman lah. Suka kan. Saya pun, kita nak beritahu tak boleh lah semua dalam talian kan. Tapi bila saya dah berjaya
buat dengan cikgu-cikgu saya, alhamdulillah saya pun cuba nak beralih kepada student kan. Jadi di sini saya mengambil kesempatan lah, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak pentadbir sekolah SK Durian Burung, guru besar saya Puan Haja Ani binti Endok. Kalau dia tengok malam ni, cikgu-cikgu semua bagi sokongan moral lah. Okey. Jadi tak adalah nak kata ustazah buat apa, tak ada. Jadi semua sokong saya, alhamdulillah. Kan macam tu. Okay. Saya dikelilingi oleh kawan-kawan saya yang mempunyai aura positif. Tu penting. Kita kena berkawan dengan kawan-kawan yang mempunyai aura positif. Lepas tu kita tengok kejayaan mereka, kita akan cuba. Macam saya, jenis saya tengok orang lain buat, dia buat macam mana saya mesti akan buat, dan saya akan cari, saya akan cuba buat. Macam tu. Jadi first time saya buat, jadi saya buat dengan student saya tu. Okey, mula-mula kita memang ada group WhatsApp kan, WhatsApp kita ada. Saya beritahu, saya pun hantar link. Okey, ustazah bagi link ni, bersedia lepas tu kita nak buat macam mana ni? Tak payah buat macam mana, awak cuma tekan link tu, dah masuk. Sebab first time kan student memang tak tahu. Saya pun tak pernah dedahkan, saya pun baru tahu. Jadi terpaksalah saya beritahu, saya hantar link. Tapi alhamdulillah masuk, dan dengan ibu bapa pun kiranya sama-sama lah sokong anaknya, dan lepas tu pun PM macam mana nak masuk ni ustazah, macam mana. Jadi macam seronok lah, suka. Jadi saya rasa tak ketinggalan lah, maksudnya walaupun mereka berada di kalangan orang-orang yang sederhana kan, jadi berusaha nak belajar. Okey, nak cuba baru. Macam tu. Jadi soalan saya ialah, apa perasaan masa first time melihat murid di Google Meet? Bukan kan selama ni berjumpa di kelas di sekolah kan. Kali ni setelah cuti PKP jumpa, apa rasa masa tu? Sukalah, seronok lah kan. Jadi student pun tengok kita, hai ustazah, suka tengok kan. Rupanya dia beritahu, kita masuk komputer lah. Bayangkan. Dia suka kan. Kita masuk dalam telefon lah. Macam gitu. Muka kita ada lah kat situ. Macam mana? Kalau kita pun. Macam tu lah. Baik. Okey, jadi saya lihat sama dengan Puan Hasnatun pun first time tu seronok murid tengok cikgu balik, mengubat rindu barangkali. Okey, terima kasih Ustazah Roslina perkongsian tentang pengalaman menggunakan Google Meet. Okey, mari kita lihat dulu sebelum kita masuk ke topik yang baru. Okey, ada kaitan. Okey, ini ada komen daripada Hamdi bin Jali. Kesian pula bila mengenangkan pelajar tinggal jauh di pedalaman, capaian rangkaian internet memang sangat sukar untuk dicapai. Ya, memang ini satu isu yang memang kita kena akui berlaku kan. Okey. Dan saya rasa bukan di pedalamannya, di kawasan bandar dan luar bandar pun ada juga pelajar yang ada masalah internet capaian, ataupun internet ada tapi peranti dia ada sebagainya. Okey, daripada Nur Mutalib, sabar kena lebih. Okay. Betul tu setuju Puan Hasnatun dengan Ustazah Roslina. Saya sabar. Banyak sabar. Kawan saya tu memang setuju, sebab saya sama-sama meluahkan perasaan, rasa hati dengan dia. Ni kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya, yang menyahut PKP dengan beronline sepanjang PKP lah maksudnya. Tak ada, kita tak respon. Jadi kepadalah, saya minta maaf lah, saya tak tuju kepada siapa-siapa, pada diri saya juga, cikgu-cikgu, family, keluarga semua. Jangan kata cikgu duduk kat rumah saja kan, orang goyang kaki, makan lagi buta lah, tak ada. Saya bekerja, dan saya rasa saya bekerja PKP lagi teruk daripada saya pergi ke sekolah. Ya. Saya rasa Puan Hasnatun pun yang assure ni, ASSURE ni kena tambah S satu lagi, which is sabar kot, no? Puan Hasnatun, yang tadi sebut assure tu. Yang tadi kata assure tu, ASSURE tu, pendekatan assure kena tambah satu lagi S, itu sabar barangkali. Passion dalam bahasa Inggeris. Passion. Okey, kena tambah situ kot. Kita lihat lagi komen-komen daripada Alwi Yamin. PKP tak PKP lah, internet sama aktif. Okeylah, jadi masih lagi isu internet. Okey.
yang saya rasa ini isu ada benda di luar kawalan kita kan, ada benda yang perkara yang kita cuba buat apa yang kita boleh buat. Okay, daripada Rusni Abdullah, ni guru di Terengganu juga ni. Saya di sekolah Sains Sultan Mahmud barangkali. Okay, Rusni kawan. Okay, betul lah di sama negeri ni ramai. Okay, daripada Nur Syafiqah, bagus tajuk ni, motivasi, terima kasih, itulah niat kami. Okay. Okey, baik. Okey, so jadi mari kita masuk ke topik yang berkaitan tadi tu, iaitu cabaran dan kekangan yang dihadapi. Okay, dan of course kita tahu sebelum saya serah kepada kedua guru kita ni, cabaran internet dan gadget. Okay, tapi apakah cabaran lain selain faktor internet dan peranti yang anda lihat berlaku bila nak melaksanakan pembelajaran menggunakan Google Meet ini? Saya jemput Puan Hasnatul dulu, silakan. Baik, cabaran dan kekangan yang saya hadapi lah ya, selain daripada murid tiada peralatan ataupun tools yang sesuai, tentang masalah ibu bapa lah. Kadang-kadang kalau ibu bapa ni bekerja, kadang-kadang mengharapkan telefon tu pada ibu ya ataupun bapa, dan mereka tak dapat nak masuk online kelas saya. Tapi masalah tu saya selesaikan sebab ada rakaman pengajaran saya itu saya rakam. Ya, saya rakam, dan bila ada kesempatan mereka boleh lihat baliklah tayangan rakaman PDP saya tu, dan mereka boleh belajar secara sendiri. Ya. Selain daripada itu, cabaran yang lain mungkin dari segi kekurangan alat dan line internet lah mungkin keadaan akses internet yang kurang memuaskan. Macam saudara siapa tadi yang bagi soalan ya, yang duduk di pedalaman tu ya, macam mana kita nak akses worksheet ke ataupun PDP pada murid tersebut. Jadi kalau saya mungkin tak dapat membuat kelas online, tapi kita usaha untuk memberikan lembaran kerja, mungkin secara pos ataupun kita sendiri pergi ke alamat budak tersebut. Sebab walau ikut mana macam mana pun, KPM berkendakkan yang guru tu mesti ada akses kepada murid tersebut. Macam mana cara kita buat mesti ada sampai. Ya, itulah kekangan utama cabaran untuk guru-guru sebenarnya. Jadi saya tertarik yang isu ibu bapa tu, betul lah kadang-kadang bukannya tidak ada internet atau komputer, tapi ibu bapa pun nak guna kan. Apalagi kalau guru sendiri pun ibu bapa kan, nak mengajar anak murid kita, sedangkan anak kita pun nak guna komputer, berebut kan. Berebut komputer, berebut handphone. Dan saya tertarik yang pendekatan bahawa okey, yang mana yang tak dapat tu rakam, dia boleh tonton kemudian kan. Okey, so terima kasih Puan Hasnatun. Kita dengan Ustazah Roslina pula, apakah cabaran kekangan yang dihadapi okey, selain faktor internet dan juga komputer, okey, yang Puan dapati bila mengajar menggunakan Google Meet secara remote learning ini? Silakan. Okey, saya rasanya isunya tetap sama siapa-siapa pun, sebab masalah pertamanya kita terpaksa menggunakan Meet. Jadi bila tak boleh nak guna Meet, jadi masalah lah bagi guru, sebab guru pun mesti macam saya lah, kena faham situasi murid, ada yang tak dapat line, ada yang tak mampulah nak membeli data kan, nak tambah data dan sebagainya lah. Kita kena faham lah situasi tu. Jadi kita tak boleh nak buat nak buat kesimpulan bahawa ikut cara kita. PKP semua kena Meet. Jadi kita kena ada tolak ansur lah dengan student kita, macam Puan Hasnatun beritahu tadi, kena ada pendekatan lain. Okey, jadi selain daripada Meet tu, sentiasa ada, macam saya kat sekolah memang tak boleh guna Meet. Jadi kita ada grup Telegram dan grup WhatsApp. Jadi setiap minggu PKP dengan sama pula nama, PKP ialah perintah
kawalan. Kawalan pergerakan. Tapi satu lagi Penolong kanan pentadbiran. Penolong kanan pentadbiran. Dia dah bagi jadual kat kita kan. Okey, macam contohnya sekolah saya lah. Okey, setiap minggu jadualnya memang berjalan. Okey, macam ni. Katakanlah kita di Terengganu, kita sekolah hari Ahad. Okey, hari Ahad untuk cikgu matematik, hari Isnin untuk cikgu sains, okey, Selasa cikgu BM, macam saya sendiri hari Khamis. Jadi masa cikgu lain tu saya tak ganggulah, kita tak bagi dia banyak kerja dan kita pula tak bagi dia paksaan. Maksudnya ada yang tak boleh nak join Telegram pun kita tak marah lah, sebab kita kena fahami keadaan dan situasi mereka kan. Jadi alhamdulillah walaupun tak meet, kalau setakat WhatsApp memang boleh, Telegram boleh, dan ada yang cikgu PM saya tak boleh nak buat macam ni, tak apa, kita ambil jalan penyelesaian. Okey, kita bagilah lembaran ke macam mana. Jadi yang pasti kita bekerja, yang pasti ilmu yang kita nak bagi tu sampai kepada student kita, sebab ni amanah. Kita tak boleh lah masa PKP tak apa, kita relax. Tak ada. Maksudnya perkara itu memang tak ada. Jadi memang tiap-tiap minggu kita buat, dan untuk makluman Cik Fitri, sebab mungkinlah Cik Fitri tak ada kat sekolah kan. Macam kita guru-guru memang kena sentiasa buat RPH ataupun ERPH. Ada laporan setiap hari. Kita buat apa? Untuk latihan budak, student, kita kena tulis. Untuk kita ada kursus dalam talian pun kita kena tulis. Jadi macam itulah. Jadi guru ni kena mempunyai kesabaran yang tinggi lah. Kita tak boleh cepat melatah lah. Okey. Tak boleh lah buat itu, tak boleh lah macam tu. Okay, baik. Terima kasih Ustazah Roslina, dan saya lihat saya tertarik iaitu menggunakan Telegram dan WhatsApp dan sebagainya penguasaan tadi, membuat video, dan kedua-dua anda bercakap bahawa yang mana yang tak dapat sangat terpaksa pergi hantar tugasan secara fizikal ataupun yang berbentuk bukan digital. Okay. Jadi kita lihat dulu beberapa komen yang ada. Okay. Subhanallah. Jadi kita lihat anda berdua sangat positif. Okay. Dan kita lihat ada rakan-rakan kita pun di sini. Siapa lagi ni? Okay. Ramai yang hantar komen. Saya cuba cari komen-komen yang berkaitan. Okay. Daripada Rosmawati Abdul Hamid. Okay. Saya yakin seorang guru dari Kedah kagum dengan semangat dua orang pendidik ini. Okay. Tahniah kepada semua ya. Okay. Dan daripada Alwi Yamin juga. Okay. Betul cikgu, cabaran kesalahan guru. Okay. Sangat penting. Okay. Okay. Dan daripada Musafir 4.0 IR, okay. Google Meet sebagai kaedah penyampaian ilmu baharu dalam PDPC semasa PKP, okay. Semoga Google Meet jadi permulaan yang baik, okay. Baik, terima kasih kepada semua yang memberi komen, okay. Minta maaf yang mana tak dapat nak baca semua komennya, okay. Saya nak pergi kepada tajuk yang baru, okay. Iaitu, okay. Seperti anda berdua telah sharekan tadi, dan ramai juga penonton telah tulis komen, iaitu cabaran tu banyak kan cikgu, okay? Cabarannya banyak. Jadi apa yang menjadi saya yakin sudah tertulis selain daripada faktor ini adalah tugasan sebagai nak buktikan bahawa ini kata orang cikgu memang bekerja. Apakah lagi motivasi dan inspirasi anda berdua dalam menjalankan kelas online ini? Saya jemput Cikgu Hasnantun dulu, silakan. Okay, terima kasih Cik Fitri. Baik, motivasi dan inspirasi yang membuat saya nak buat kelas online. Pertamanya murid-murid saya sendiri. Ya, anak-anak murid saya sendiri. Di mana mereka tu beria-ia nak belajar dan selalu PM saya dan bertanya soalan-soalan yang mereka tak faham. Ya, walaupun ada grup WhatsApp, mungkin mereka rasa segan dan mereka PM saja. Dan kemudian apa yang saya ajarkan pada mereka, mereka sudah faham. Ya, mungkin pendekatan yang saya gunakan tu ke ataupun cara saya mengajar ke, mungkin dia orang selesa ya. Kemudian kerja yang mereka berikan tu siap. Kerja yang saya berikan tu mereka siapkan ya. Jadi saya rasa macam terharu sangat. Ya, terharu sangat tu saya rasa macam motivasi nak mengajar. Apa lagi yang saya boleh
bagi supaya mereka akan lebih faham, mereka akan lebih bermotivasi lah untuk membuat kerja-kerja matematik saya ya. Kemudian selalunya bila kelas online macam Cikgu Roslina kata kadang ada 5 orang, kadang ada 6 orang yang cikgu yang terpaksa menunggu. Cikgu yang menunggu budak-budak Tapi kalau kelas saya ni setakat ni lah 15 minit awal mereka dah tunggu, mereka dah ada di depan komputer. Bila saya masuk tu dah berdedar dah, ramai dah. Jadi saya rasa macam seronok sangat, terharu sangat, macam mereka memang terkesan semualah. Jadi itu yang buat saya bermotivasi nak mengajar. Ya, apa cara apa pun seronok. Jadi balik kepada murid kan, seronok tengok dia orang tak sabar nak belajar. Terima kasih Puan Hasnatun. Okay, kita ke Ustazah Roslina pula. Apa motivasi dan inspirasi anda untuk menjalankan kelas online? Silakan Ustazah Roslina. Macam saya macam Puan Hasnatun beritahu tadilah, murid saya pun macam tu juga. Dia memang seronok dan kalau saya bagi latihan tu dia memang hantar dan dia akan bertanya sebab saya mempelbagaikan lah. Maksudnya latihan saya buat kalau biasanya hari biasa kita buat latihan dalam buku ke apa benda, dan bila PKP ni cikgu pun kena kreatif lah. Macam-macam cikgu fikirkan. Buat kuis online lah, selepas tu bagi game lah. Jadi bila mereka dapat tu, bila mereka dapat soalan dan mereka buat dan saya pula respon dan siap saya snap bagi tahu mereka dapat markah berapa gini. Jadi mereka suka, dan bila saya beritahu kita nak bersemuka ni, nak menggunakan Google Meet, cepat-cepatlah mereka respon. Jadi mereka pun rasa seronok, dan saya pun ada diri saya sendirilah, mempunyai motivasi untuk diri saya sendiri. Bagaimana saya untuk diri saya sendiri, saya ada tagline saya sendiri, make, learn dan share. Jadi saya berjumpa, saya nak belajar dan saya nak share. Buat apa saya ada ilmu kalau tak share kan? Jadi rugi sebab kita pendidik, ibarat pepatah Arab berkatalah, al ilmu bila amalin kasajarin minas samarin. Maksudnya kalau ada ilmu yang tidak digunakan, samalah seperti pokok yang tak berbuah, ada saja tapi buah tak ada hasil kan. Jadi sebagai pendidik dan saya memang berpegang teguhlah kita sebagai orang Islam dan setiap agama lah percaya kan, kalau kita buat sesuatu insya-Allah kita akan mendapat kebaikannya, dan saya memang pegang teguhlah. Jadi saya pun dalam diri saya tak ada apa nak buat, tak ada apa yang kita boleh beri untuk kehidupan kita ini selain kita mempunyai ilmu dan kita manfaatkan. Jadi saya rasa macam selesa, walaupun letih tu rasanya hilang letih bila kita dapat respon daripada student. Biarlah dia tak ramai pun tapi tak apa. Ya, maksudnya betul. Tak apa, letih kita pun. Jadi bila macam contohlah kalau kita ibaratlah, saya suka sangatlah cakap ibarat-ibarat ni. Ibaratnya kalau kat rumah lah, musim sekarang ni musim PKP ke dulu ke, masak, setiap orang masak je, yang tak pandai masak pun boleh masak, apa benda masak kan, masak segala-gala masak. Jadi kita letih memasak tapi ada orang yang makan. Kita letih memasak hilang kan. Maksudnya macam itulah. Kita dengan pelajar kita pun macam tu. Jadi bila dia buat, walaupun dalam keadaan susah, dia pun berusaha walaupun dia terpaksa. Student saya snap latihan yang saya bagi, kalau tak boleh dapat mic tu kan, dibagi kertas saya pun tanda. Lepas tu saya pun pulang balik kat Telegram tu, saya pun beritahu salah buat pembetulan. Ustazah, baik, terima kasih. Dah PM lagi. Maksudnya perhubungan kita
PKP ni saya rasa selagi semakin mesra lah. Okay, sebab kita sentiasa berhubung kan. Dia pun rapat dengan kita sebab dia PM dengan kita. Okay. Nanti tak tahu macam mana nak masuk kat Google Classroom ni, PM kita. Gitulah. Jadi tanggungjawab. Kita rasa kita ada tanggungjawab. Jadi kita tak boleh abaikan. Jadi saya tengok persamaannya Puan lagi sekali Puan Hasnatun dengan Puan Selina ialah balik kepada student tu sendiri ya. Itu motivasi nak mengajar online dan saya yakin itu juga motivasi anda menjadi guru selama ini. Terima kasih atas perkongsian dan terima kasih Puan Selina. Boleh sebut sekali pepatah Arab tadi apa tadi tu? Al-ilmu bila amale kasajarin minas samarin. Okey, dan maksudnya ilmu yang tidak digunakan seumpama pokok yang tidak berbuah. Okey. Terima kasih dapat ilmu baru pada malam ini. Saya sekolah-sekolah menengah dululah. Sekarang ni tak tahulah cikgu bahasa Arab salah sebut ke apa, saya ni bahasa Arab tak tinggi sangat setakat sekolah menengah. Jadi kita ada Ustaz Zawiyah ni. Dia kata baik, terima kasih kepada anda berdua. Kita lihat beberapa komen yang ada. Sebelum tu saya nak daripada Noliza Liza, PDPC yang mencabar buat guru sekarang. Guru harus kreatif dalam mencipta inovasi bagi menarik minat murid untuk belajar. Sebelum tu saya nak daripada baik. Pada kita masuk kita alhamdulillah dah hampir sejam. Saya nak kepada mungkin satu soalan terakhir sebelum kita menamatkan sesi kita pada malam ini, iaitu apakah saranan anda berdua kepada rakan-rakan pendidik yang baru nak mencuba menggunakan Google Meet, sebab saya difahamkanlah tak semua cikgu menggunakan Google Meet atau Zoom pun, dan pengalaman saya sendiri sebagai seorang bapa pun ketika PKP, anak-anak saya lebih banyak mendapat tugasan daripada Google Classroom ataupun Telegram. Saya pun tunggu-tunggu juga bila anak saya nak buat Google Meet cikgu. Jadi ada tapi tak banyak. Bermaksud tak semua guru menggunakan Google Meet. Itu dalam keadaan anak saya belajar di sekolah bandar, dan kami pun ada kemudahan internet yang agak juga. Jadi saya yakin sekarang bila semua guru sekolah menengah dan sekolah rendah kembali ke sekolah, dan saya yakin guru-guru selama ni pun yang tak biasa, tak tahu guna Google Meet pun boleh rujuk direct dengan kawan-kawan yang tahu Google Meet, Google Meet ataupun Zoom ini di sekolah. Kalau Puan Roslina dan Puan Hasnatun selama ni belajar sendiri kan, sekarang ni dah boleh belajar dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Jadi apakah saranan anda kepada mereka? Saya jemput Puan Hasnatun dulu, silakan. Jadi untuk nasihat saya lah untuk cikgu-cikgu yang sebaya dengan saya ni, dah otai, dah otai. Jadi kita jangan rasa rendah diri lah, Orang kata otai masih berbisa kan. Jadi kita perlu menguasai teknologi dan mengajar cara masa kini, Dan saya percaya yang penggunaan teknologi ni akan menjadi satu yang biasa satu masa kelak, Jadi kita mestilah ikhlas, guru juga adalah frontliner tapi orang tak nampak cara kita bekerja sebenarnya. Bekerja secara kolaborasi dalam persekitaran yang norma baru dan juga kita tak boleh kerja seorang-seorang. Kita mesti ada learning partner. Dan satu lagi saya suka quote ni, never say die before you try. Macam James Bond pula kan. Never say die before you try. Benda ni you kena cuba, Segala dugaan ada sebagai cabaran dan cabaran itu di sebalik cabaran tu ada kemanisannya. Jadi bila macam saya lah, kita cuba bila dah dapat satu bila dah berjaya tu kita rasa macam seronok, nak cuba lagi, nak buat lagi. Kemudian kalau kita terima satu tugasan tu, satu kerja tu, jangan say no. Say yes, buat. Walaupun kita tak tahu, walaupun kita rasa boleh ke buat tak. Kita cuba dulu. Dalam masa kita nak mencuba tu, kita tak sedar kita dah menimba ilmu baru. Kita rasa kita think positif dan yakin, dan secara dalam pada itu kita ikhtiar lah macam mana nak cari penyelesaiannya. Dan kalau kita boleh buat, insya-Allah
minda kita akan terima dan lebih bersedia untuk menerima tugasan itu. So ada pepatah Cina lah, saya sediakan satu pepatah Cina tapi tak tahu nak cakap Cina. Saya translate kan. Translate katanya perjalanan yang beribu batu dimulakan dengan langkah yang pertama. Jadi nak pandang kita nak pandang jauh, kita mulakan yang kecil-kecil dulu. Gitulah keadaannya sekarang ni. So kita kena ikutlah situasi semasa. So teknologi tu kita kena buat. Walaupun dalam keadaan yang kurang yakin ke apa, kita kena go on. Ikut arus semasa. Baik, saya suka tadi never say die before you try, okay? Never say die before you try. Dan don't say no, say yes. Okey, dan juga Fatah Cina, banyak patah malam ni ya. Okey, perjalanan 1000 batu bermula dengan langkah yang pertama. Okey, jadi mungkin bagi sebahagian anda di sana untuk pembelajaran pengajaran online, barangkali belajar menggunakan Google Meet mungkin langkah yang pertama untuk satu perjalanan lebih jauh, dan semua kita ada titik permulaannya menggunakan teknologi. Okay, terima kasih Puan Hasnatun, pandangan seorang kepada rakan-rakan dalam sekitar umur berapa? 40-an, 50-an ke bagaimana? Share umur lah pula. Saya baru 15. Baru 15. Okey, banyak makna itu pandai-pandai. Okey, terima kasih Pak Tun. Mungkin Puan Roslina, apa saranan anda kepada rakan pendidik yang baru nak belajar menggunakan Google Meet dan teknologi pendidikan yang ada ni? Okey, silakan. Okeylah bagi saya sebab saya dah guna, dah beritahu macam mana respon, macam mana feedback student, feedback ibu bapa, guru. Jadi saya sarankanlah, jadi jangan risau dan jangan takutlah dengan teknologi ni. Teknologi ni semakin ke depan, kita sebagai pendidik tak boleh ketinggalan. Jadi kita sentiasa mencari ilmu dan belajar. Macam teacher K beritahu tu. Say yes. No. Kalau bahasa Arab beritahu, naam, ya. Saya akan buat, saya akan teruskan. Macam saya, cabaran ni memang kalau ikutkan saya, yang saya nak beritahu, saya alhamdulillah lah dikelilingi oleh kawan-kawan yang positif tadi dan banyak belajar dan saya terus belajar. Jadi jangan rasa malu ke, segan ke, tak ada. Jadi kita sentiasa belajar. Jadi kalau kita tak belajar, memang kita kalau kita tak meneroka sendiri, kita tak tahu bagaimana susahnya untuk menghadapi situasi berhadapan dengan teknologi ni. Jadi teknologi ni satu saya nak ingatkan, kita mesti ada jiwa kita mesti kental lah. Kita kena ada kesabaran. Maksudnya macam nak live sekarang ni. Kesabarannya dari segi line internet. Saya malam ni kena berhijrah dari rumah ke tempat office suami. Jadi kerana inginkan line yang stabil. Kalau tidak akan terganggu. Jadi cikgu-cikgu tak payah runsing. Jadi kena belajar dulu, yakin sesuatu kesukaran tu pasti ada kemudahan. Jadi Allah dah beritahu dah, tak ada pun. Jadi macam Puan Hasnatun kata, kemanisan tu akan ada di penghujungnya. Jadi memang nak buat sesuatu tu, benda tu sakit dulu kan, sakit rasa, tapi kemanisan tu akan ada. Macam sekarang lah, memang saya rasa sakit lah bekerja masa PKP tu, kita terpaksa online, kita kena ajar orang, student. Tapi bila dah sekarang ni dah semua dapat, dah boleh, alhamdulillah. Sebab apa, kawan-kawan pun dah boleh guna, dah boleh, murid pun dah tahu bila kita sebut Meet tu dia tahu, dan kawan pun dah boleh dah buat sendiri, dan ada yang keberkesanannya sehingga sekarang dah boleh handle sendiri nak buat
melalui panitia kan. Jadi dah boleh. Jadi daripada tak boleh, dah boleh dan bersemangat untuk belajar. Jadi ada hikmah banyaklah PKP ni. Alhamdulillah PKP ni banyak sangat hikmahnya kerana kita tahu apa saja yang kita hadapi mesti ada di sebaliknya. Kan kita percaya dan yakin itulah. Dan saya di sini nak mengambil kesempatan lah, saya tak ada di sini tanpa ada sokongan, dan saya nak mengucapkanlah terima kasih banyak-banyak lah kepada pihak BTPN Negeri Terengganu, yang terutamanya CL Gemelo yang memang dah dikenali ramai, dan dia dah bawa ke saya ke dalam dunia ICT, dan saya bersemangat untuk untuk menjejaki orang-orang yang hebat-hebat di Malaysia ni, dalam dunia pendidikan. Sebab bagi saya mencari kan, macam saya beritahu tadi, saya mencari, saya berteroka, saya mencari, dan saya mencari sifu-sifu yang berada di alam maya. Saya tak kenal pun, tapi saya ni selamba je nak belajar, terutamanya kalau sifu saya yang mendengarnya Ustaz Fauzi, tutorial ICT tu sifu saya yang saya tak mengenali dia selama 2 tahun. Saya bertele dengan dia, minta saja ilmu dengan dia, tapi dia dengan tanpa rasa berat hati memang bagilah kepada kami, kepada saya terutamanya, tak berat hati berkongsi. Sebab saya yakin sekiranya kita berkongsi atau memberi, kita akan diberi ganjaran dan kita akan mendapat lebih daripada itu. Sebab bagi saya, orang akan bertanya saya, di mana saya belajar? Saya tak belajar sangat pun. Tapi disebabkan saya sentiasa share lah tadi. Share maksudnya ilmu tu akan datang kepada kita. Itu. Okey, terima kasih. Dan saya perasan kedua-dua anda, Puan Sanatul, Ustazah Roslina, masing-masing ada mentornya, ada guru lain, rakan-rakan yang mengajarkan anda, dan saya rasa ini sangat penting dalam kita nak mempelajari dan menggunakan teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam kita nak mendepani cabaran perubahan yang sangat pesat, kadang-kadang tak terkejar ni. So it's very important kita ada mentor, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan guru-guru di luar sana yang menjadi mentor. Kata Puan Roslina ada setengah tu dah 2 tahun tak pernah jumpa, online saja mentor kan. Jadi terima kasih kepada anda semua. Dan kita ada satu komen di sini. Use FIDA, the issue is never settle your system, is always about changing the behavior of the people. Isunya adalah tentang betul, teknologi ni dia berubah-ubah. Teknologi ni ada tempat dulu tak ada internet, sekarang dah ada, tapi at the end tentang sikap dan minda. Dan sebab itulah saya mengadakan Heart Attack ini, untuk kita nak menggali sikap dan minda untuk berjaya dalam teknologi. Baik, sebelum kita tamat, saya nak beri peluang pada anda berdua secara ringkas, seringkas yang mungkin, berikan ringkasan refleksi anda tentang pengalaman menggunakan Google Meet mengajar kali yang pertama. Tadi dah banyak disebutkan, mungkin ada apa-apa something else yang tak sempat sebut lagi. Silakan Puan Roslina dulu, dan Puan Hasnatun dulu, kemudian terus disambung oleh Ustazah Roslina. Silakan. Baik, terima kasih pada Encik Fitri. Baik, sebagai penutup kata lah ya, saya rasakan waktu PKP ni, PKP ni adalah merupakan satu keadaan yang sebagai pencetus kepada apa yang sepatutnya kita buat. Dan kita akan berhadapan dengan bermacam lagi cabaran, dengan revolusi 4.0-nya, dengan dunia bukanya, dan berbagai lagi lah yang kita akan hadapi. Jadi kita perlu menggunakan teknologi ni untuk berhadapan dengan murid kita, bagi menjadikan mereka ni, orang kata, kalis masa hadapan, future proof. Dan di sini saya ambil kesempatan di sinilah untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pentadbiran sekolah saya, SK Pakatan Jaya, yang diterajui oleh guru besar Encik Nurhan Syuib, Alaya Syuib, dan juga perungkanan beliau, Puan Mariam, Puan Nur Hayati, dan juga Puan Masria, dan juga rakan-rakan sejawat, untuk pengetahuan semua SK Pakatan Jaya ni, kami macam satu keluarga,
satu keluarga dan bila ada masalah di antara kami ni terus kita cuba selesaikan masalah individu ni. Ya, jadi kita selalu bersua muka, kita ber-WhatsApp, ya, dan masalah akan jadi ringan dan boleh diselesaikan. Ya, kami juga selalu bersemuka melalui Google Meet ya antara guru-guru ni. Ya, selain daripada itu siri webinar yang dibuat oleh rakan-rakan pendidik seluruh negara pun juga sedikit sebanyak banyak membantu saya ya dan juga rakan-rakan sejawat saya di sekolah. Jadi itu saja dan terima kasih kepada Cik Fitri kerana menjemput dan memberi ruang kepada saya untuk share ilmu ni. Ya, perkongsian dan amat bermakna. Terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih Puan Hasnatun. Okey. Dan betul lah, saya sangat setuju tu bahawa sokongan rakan-rakan guru ini menyumbang kepada kita nak aplikasi teknologi. Dan saya juga tertarik dengan apa tadi, future proof kan, maksudnya kita mengajar murid kita untuk masa hadapan. So kita perlu pastikan kita juga terkehadapan ataupun paling kurang pun tak ketinggalan berbanding rakan-rakan guru lain dan juga berbanding dengan industri di luar sana sebagai seorang yang terlibat dalam industri e-learning sejak 12 tahun dahulu. Bisa itulah, kalau kita tak berada di hadapan pun at least jangan sampai kita ketinggalan train katanya. Okey. Baik, terima kasih kepada Puan Senatun. Kita dengar daripada Puan Roslina pula apakah ringkasan beliau sebelum kita tamatkan sesi ini. Silakan Puan Ustazah. Okey. PKP ini memberi ruang, peluang dan kepada saya dan juga guru-guru di sekolah saya kerana apa? Saya tahu, saya melihat perkembangan mereka. Sebelum ini mereka selepas PKP tu makin aktif mencari ilmu dan bersama-sama berkongsi lah. Jadi platform Maya yang digunakan merupakan satu peluang lah untuk kita guru-guru dalam menimba ilmu. Dulu kita nak mencari ilmu kita mesti membayar kan. Okey, masuk kelas apa. Tapi alhamdulillah masa PKP ni berlomba-lomba cikgu-cikgu untuk share dan sharing ilmu mereka dengan free sahaja. Itu antara hendak dengan tak nak je. Okey, nawaitu kita kena tanya pada diri kita lah. Okey, kat mana kita nak, apa lagi yang kita mahu, apa tujuan kita dan apa yang jangka panjang kita kepada student kita, kepada kawan kita dan rakan-rakan kita di sekeliling kita lah. Okey, jadi di sini saya mengambil kesempatan lah mengucapkan ribuan terima kasih kerana Cik Fitri sendiri memberi peluang kepada saya untuk mengadakan sesi perkongsian pada malam ini dan tidak dilupakan sebelum mengakhiri saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada rakan-rakan saya yang sentiasa ada bersama saya dalam susah dan senang dan kami di Terengganu memang ada satu grup yang boleh bertanya siapa nak belajar memang peluang terbuka TTA Terengganu Terengganu Teacher Advocate. Jadi maksudnya di situlah kami menyokong mencari orang-orang yang nak belajar dan bila kita ada kita akan share bersama-sama dan tidak lupalah pada yang penting sekarang kita ni sebagai guru biasa kat sekolah macam Puan Hasnatun beritahu pentadbir. Okey, saya mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada sekolah saya SK Durian Burun, JPN, PPD Kuala Terengganu. Itu saja dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Encik Fitri kerana menjemput saya. Okey. Okey, baik, terima kasih kepada Ustazah Roslina dan juga terima kasih kepada Puan Hasnatun atas perkongsian anda berdua malam ini dan lihat tadi komen-komen pun banyak mengucapkan terima kasih kepada anda. Saya harap saya sendiri personally walaupun saya bukan seorang guru saya pun dapat motivasi, saya pun dapat banyak inspirasi dan juga
dapat mencedok ilmu-ilmu yang hopefully saya juga dapat berkongsi pada rakan-rakan yang bukan saja guru tapi juga pendidik yang lain, sebab pendidik dia luas kan, dia meliputi pensyarah, guru tutor, trainer, dan sudah tentu ibu bapa juga seorang pendidik. Okay? Dan saya harap kepada sebelum kita tamat, kepada penonton sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share Fitri Syukri Digital di YouTube dan juga di Facebook, okay? Untuk anda up to date pada sesi akan datang. InsyaAllah pada minggu hadapan, hari 30 Jun, kita akan bersama Cikgu Haris Abbas. Okay? Beliau seorang guru dari Sabah. Kita dengan hari ini kita di Kedah, Terengganu dan Perak. Minggu depan di Sabah pula Cikgu Haris Abbas akan berkongsi bagaimana beliau di sekolah luar bandar mengajar murid pendidikan khas masalah pendengaran menggunakan teknologi. Okay? Menggunakan teknologi untuk murid pendidikan khas. Okay. Baik, okay, again kepada Puan Roslina, Ustazah Roslina dan Puan Hasnatun, okay, terima kasih sudi bersama pada malam ini, dan kepada penonton-penonton juga terima kasih sudi bersama. Anda masih boleh terus tonton rancangan ini secara ulang siaran, okay, di YouTube Fitri Syukri Digital dan juga di Facebook Fitri Syukri Digital. Dan kepada semua pendidik di seluruh negara, selamat meneruskan menyambung ni sesi persekolahan, okay, selepas PKP. Kita masih dalam PKPP, jadi saya yakin di sekolah pun SOP-nya berbagai SOP kan. Saya yakin Puan Selina dengan Puan Satu pun hari ini menghadapi melalui SOP yang saya yakin SOP ni dia evolve kan, dia tak, apa yang ada hari ini mungkin berubah tak lama lagi, bergantung kepada keadaan. Kita doakan semoga pandemik COVID-19 dapat berakhir dengan cepat. Semoga sekolah dapat kembali sekolah seperti biasa. Saya yakin Puan Hasnatu, Puan Selina pun rindu nak jumpa dengan anak murid secara live ya. Walaupun kita meet ke, kita zoom ke, kita online kat mana pun, tidak ada pengganti. Kita nak bersuka juga. Betul, kan? Tidak ada pengganti kepada bertemu face to face. Okey. Jadi kepada penonton sekalian, okay, so saya doakan dimudahkan urusan anda berdua, Puan Hasnatun, Muhammad Sabri dari SK Pakatan Jaya, dan Puan Roslina binti Muhammad Awang daripada SK Durian Burung di Terengganu, Kuala Terengganu. Semoga anda menjadi inspirasi kepada yang lain. Semoga anda juga berjaya dalam apa yang dalam tugas masing-masing sebagai seorang guru. Sekian kepada penonton sekalian, kita jumpa lagi di sesi akan datang, okay, insya-Allah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.